بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصبيه وخليله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita husnul khatimah, penutup dengan kebaikan. Penutup dengan kebaikan maksudnya adalah kita bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, tetapi orang juga bersaksi bahawasanya kita juga termasuk ahli syahadah, ahli iman, ahli Islam. Maknanya orang yang bersama dengan kita juga bersaksi kita mati dan akan Islam dan insya-Allah beriman dan husnul khatimah. Seperti mana dalam Quranul Karim ada satu ayat cerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ataupun sebagai ulama mengatakan yang ini berkaitan dengan kisah para nabi yang terdahulu. Antaranya adalah kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Nuh alaihi wassalam pun begitu juga dakwahnya. Dakwahnya adalah membawa saksi. Saksinya Allah. Dia benar sebagai Nabi Rasul, membawa asyhadu an la ilaha illallah. Lalu dia telah sampaikan kepada kaumnya, umatnya, agar mereka itu bersaksi yang bahawasanya Nabi Nuh telah menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Dan Nabi Nuh alaihi wassalam juga telah menyuruh mereka dengan asyhadu an la ilaha illallah. Mesti ada penyaksian kat situ, asyhadu, aku bersaksi. Lalu begitu juga dalam Quran, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Hud alaihi salatu wassalam, qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Kata Nabi Hud alaihi wassalam, sesungguhnya aku telah menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaknilah dialah Allah menjadi saksi tentang kebenaranku. Saksi yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi wasallam? Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Washhadu, dan kamu juga menjadi saksi, anni bari'un mimma tusyrikun, bahwasanya aku ini bersih daripada segala dosa perbuatan syirik seperti mana yang kamu lakukan. Apa maksudnya di sini? Kamu kena memandang aku bahwasanya aku tidak termasuk sebahagian daripada kamu. Kamu menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak menyembah Allah, sedangkan aku tidak menyembah selain daripada Allah, kerana aku hanya menyembah Allah. Jadi kamu kena bersaksi. Kerana apa? Kerana nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada aku tentang apa yang kamu persaksikan. Kamu sembah siapa? Aku menjadi saksi buat kamu. Lalu nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kamu, itu Hud alaihi wassalam, Nabi dan Rasulku, apa yang telah dia sampaikan kepada kamu? Adakah kamu bersaksi bahawa dia menyembah Tuhan yang kamu sembah, ataupun dia menyembah aku? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, walaupun atas musuh sekalipun. Jadi maksud di sini bahawasanya dia sudah aqidatul Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala perintah. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Hud alaihi wasallam agar meminta kesaksian kaumnya untuk diri dia, walaupun kaumnya mendustakan Nabi Hud. Mereka tak terima dakwah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mereka mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala-berhala, menyembah batu, menyembah patung, menyembah
kayu, batu dan macam-macam lagi. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah, ambil kesaksian kaummu ya wahai Hud, walaupun mereka mendustakan kamu, dan bagi tahu kepada mereka bahawasanya aku tidak menyembah dengan apa yang kamu sembah. Maksudnya aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang melainkan agar kita mengetahui berdasarkan ayat ini mengajar akidah kepada kita, iaitu kita berlepas diri daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang mengenal kita hanya menyembah Allah dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga berikrar atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Nabi Hud alaihi wasallam tahu kelak nanti di akhirat Allah akan tanya dia, wahai Hud, adakah kau telah sampaikan asyhadu an la ilaha illallah, bahawasanya aku saja Tuhan, agar mereka menyembahku, mentauhidkanku dan tidak mensyirikkan kepadaku? Lalu Nabi Hud alaihi wasallam jawab, benar ya Allah, aku telah sampaikan semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kaum Nabi Hud, wahai kamu sekalian, adakah Hud telah menyampaikan apa yang aku perintah? Di situ yang menyebabkan mereka akan menyesal, kerana Nabi Hud alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikannya. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, bersaksi bahawasanya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Anni bari'um mimma tusyrikun, bahawasanya aku tidak menyembah dengan apa yang kamu sembah. Bahkan aku berlepas diri, makna menunjukkan aku tidak termasuk kelompok yang mana kamu adalah satu kelompok yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat di sini, atas syahadah itu dah ada dua, cuma tidak disebut yang kedua tu. Mengapa agaknya? Kerana yang mendengar syahadah kita orang yang telah ada syahadah. Orang Islam juga mendengarnya. Syahadah pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang kedua tadi adalah inni bari'um mimma tusyriku. Tetapi Allah perintah bagi tahu kepada kaum. Jadi maksudnya, hikmahnya di sini, kalau sekiranya atas musuh juga Allah perintah Nabi Hud alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Kamu kena dengar itu. Sebab kelak nanti Allah Subhanahu wa taala tanya kamu apa yang aku cakap ni. Baru kamu akan tahu siapa yang benar, aku atau kamu. Siapa yang benar persaksiannya. Lalu hikmahnya, kalau sekiranya atas musuh pun kita kena ambil persaksiannya, kita tidak menyembah apa mereka sembah, agar mereka tahu kita tak menyembah Tuhan mereka. Lalu apatah lagi sesama kita. Oleh kerana itulah umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Hanya yang perlu kita ketahui bahawa dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, apabila seorang muazzin itu dia kan azan, mengkumandangkan azan, dan tidaklah sewaktu dia mengumandangkan azan melainkan didengari oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga makhluk yang kering ataupun basah sekalipun. Apa maksudnya? Ini kiasan di darat maupun di lautan, mendengarnya apa yang disuruhkan oleh muazzin. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi sahih Bukhari. Oleh kerana itu kata Rasulullah, apabila muazzin tadi dia pun azan, dalam azan ada dua kalimah syahadah. Kalimah pertama asyhadu an la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah, apabila syaitan itu dia dah dengar seruan azan, maka dia akan lari terbirit-birit. Dalam hadis yang lain, lari itu terkentut-kentut. Itu kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut husas. Husas ni maknanya terkentut-kentut, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia perlu lari
agar mereka ini tidak menjadi saksi atas syahadah yang dibaca oleh muadzin. Dia sangat takut nanti di akhirat, sebab syaitan ni pun mukallaf, dia bangsa jin. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu dengar tak muadzin kum menyebut asyhadu an la ilaha illallah, lalu mengapa kamu tidak mengikut syahadah tu? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyai mereka. Oleh kerana itulah apabila saja mereka dah mula mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulanya azan, mereka pun lari terkentuk-kentuk ni mana? Lari sungguh-sungguh agar mereka tak mendengarnya seruan azan. Sebab kelak nanti mereka juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang syahadah yang disebut oleh muadzin tadi. Dan tidak lain melainkan mereka mengetahui bahawasanya syahadah itu benar, tetapi mereka menolaknya. Asyhadu an la ilaha illallah itu benar, tetapi mereka enggan untuk membawa kalimah itu, syahadah itu dalam kehidupan mereka. Oleh kerana itulah dia sudah akidah Islam. Apabila saja kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, ataupun kita ringkaskan la ilaha illallah, yang pertama hendaklah kita ketahui bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja Tuhan. Itu. Apabila kita menyebut lagi la ilaha illallah, yang hendaklah kita ketahui bahawasanya tidak ada kedua bagi uluhiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala wahid ahad, tidak ada jumlah bilangan pada zat dan sifat dia. Tidak ada. Lalu kita mesti menafikan kemasukan zat yang kedua setelah zat yang wujud. Mana tidak ada kita nak menambah lagi wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala pada zat yang kedua bercampur pada zat yang pertama, lalu dua zat, kemudian muncul zat yang ketiga, jadi tiga zat. Ataupun kita kata begini, Allah satu zat, Ar-Rahman satu zat, Ar-Rahim satu zat, maka dah tiga zat. Ataupun tambah lagi Asma'ul Husna yang lain sampai 99, maka Allah memiliki 99 zat, 99 uluhiyah. Itu bertentangan dengan sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana bertentangan dengan rukun syahadah itu sendiri. La ilaha illallah mana memadai cukup bagi Allah, itulah dia tidak memiliki maksud pada zat yang kedua, pada uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut lagi la ilaha illallah, maka perlu kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehidupan seperti mana kehidupannya makhluk yang mempunyai pasangan. Hitam pasangannya putih, langit pasangannya adalah bumi, siang pasangannya adalah malam, lautan pasangannya adalah sungai. Ada pasangan. Tetapi jangan kita mengkaitkan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada sifatnya ada pasangan atas sifat. Tidak ada kaitan. Macam kita laki perempuan, lepas tu haiwan jantan betina. Tidak, pada Allah nak dipasang-pasangkan. Dan jangan beranggapan Allah Subhanahu Wa Taala perlu memiliki anak. Maksudnya adalah keturunan, warisan. Begitu juga apabila kita baca la ilaha illallah, maka hendaklah kita ketahui yang menciptakan hanya Allah. Begitu juga yang mentadbir juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga yang mengatur segala-galanya. Ta'alam ini adalah Allah, dan tidak ada sesiapa pun bersama dengan Allah pada sifat yang maha menciptakan dan juga sifat yang maha mengaturkan. Tidak ada terlibat pada Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk, melainkan itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menyebut lagi la ilaha illallah, bismillah, hendaklah kita ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu. Sekutu di sini dikaitkan ada Tuhan selain pada Allah. Walaupun kita tidak menyembahnya, tidak ada kaitan. Hanya dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila kita menyebut la ilaha illallah,
Pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada wazir kerana dia maharaja, menguruskan seluruh segala-galanya. Bukan seperti mana kehidupan makhluk, kerajaan dalam satu kerajaan ada raja, bawahnya mungkin ada pembantu. Di atas itu ada dia baginda tuanku, bawah tu ada Perdana Menteri. Jadi ibarat wazir itu Perdana Menteri. Allah Subhanahu wa taala maharaja. Jadi tidak ada kaitan, ada jawatan di bawah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Makna hendaklah kita menyebut bahawasanya menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada memiliki wazir, daripada kalangan hamba-hambanya. Termasuk juga para nabi, para rasul, para malaikat itu bukannya wazir ada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut lagi la ilaha illallah, maka hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mawjud. Mawjud itu maha hidup. Mawjud itu maha wujud, maha ada. Itu kalau kita terjemah secara ringkas. Maksudnya mawjudnya Allah Subhanahu wa taala melalui zatnya, tanpa ada sesiapa pun selain daripadanya mewujudkan kewujudannya itu. Mustahil ada yang mewujudkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mustahil Allah mewujudkan zat dia. Tidak. Kerana Allah Subhanahu wa taala memang mewujud, memang telah ada. Tidak ada kaitan dia mewujudkan sifat, tidak ada kaitan dia mewujudkan zat. Dia memang telah wujud dengan sifat dan zatnya. Itu dia sudah aqidatul Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menciptakan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pada makhluk yang dicipta. Walaupun satu jenis makhluk daripada tak tahu berapa banyak makhluk, tidak ada kaitan. Tetapi hendaklah kita beriktikad seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah memerlukan Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini adalah seluruh daripada alam semesta ini mawjud, makna dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Allah. Maksudnya menafikan ada yang wujud sendiri. Menafikan ada yang wujud sendiri. Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini, ahli-ahli falsafah mengatakan alam semesta ini wujud sendiri. Tak ada Tuhan menciptakan, mewujudkannya. Kesalahan dia sudah akidah di sunnah wal jamaah. Sedangkan alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Dia makhluk. Dan semuanya melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita baca la ilaha illallah, maka hendaklah kita mengetahui bahawasanya tidak ada permulaan dalam kewujudan Allah dan tidak ada akhir, sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai batasan yang terakhir. Makna menunjukkan penamatnya, ujungnya. Tidak, kerana sifat Allah Subhanahu wa taala baqa, dia maha kekal. Jadi itu menjadi i'tiqad atas la ilaha illallah. Dan begitu juga wujud pada Allah Subhanahu wa taala itu secara mutlak, tidak terbatas, tidak ada dalam masa, zaman, waktu. Tidak bergerak atas semua apa yang bergerak. Tidak beredar dengan apa yang beredar. Tidak dengan harakah. Seperti mana angin yang bergerak, tidak ada kaitan Allah bergerak bersama angin. Seperti mana alam ini mungkin berpusing sana, mungkin berpusing sini pada bintangnya ke apa. Tidak ada kaitan Allah juga turut berpusing-pusing untuk memusingkan alam. Kalau alamnya berpusing, seperti mana contoh kalau segi matahari dan juga bulan itu pusing mengikut paksinya, maka Allah adakah perlu pusing juga? Tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan. Seperti mana contoh seorang raja, dia mahu tahu batasan daerahnya, wilayahnya dalam negeri, lalu dia pergi cari jalan. Oh, ini perbatasannya, ini sepadan, ini bukan beta punya negeri, ini masuk negeri sana. Beta punya negeri di sini, tanah dia tahu. Lalu dia perlu bergerak, pergi pusing dalam daerah dan wilayahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, maka tidak ada kaitan Allah Subhanahu wa taala juga perlu bergerak berpusing untuk
mengetahui keadaan alam semesta yang telah dia cipta. Dan begitu juga apabila kita menyebut la ilaha illallah, hendaklah kita ketahui wujudnya Allah Subhanahu wa taala atas zatnya sendiri, tanpa melalui selain daripada zat itu. Tidak. Dan hanya Allah mengenal dirinya secara hakikat dan secara mutlak. Dan apabila kita menyebut la ilaha illallah, menafikan Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada, dan dia bertempat, beranggota, berjisim, berjauhar. Jawahir tu jamak. Berarah, apa maksudnya? Berarah, bertempat, bersudut, bergerak. Arah itulah maksudnya adalah bertempat. Lalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada bertempat. Apa maksud bertempat? Seperti mana seorang raja mesti ada tempat untuk dia menginap, dia beradu, dia tinggal. Dia raja kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Raja, dia tidak berkehendak dengan apa yang dicipta. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kaitan dia itu perlu wujud dan bertempat. Itu juga atas kalimah la ilaha illallah yang kita baca. Begitu juga apabila kita baca la ilaha illallah, maka kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada boleh dibayangkan, digambarkan, dirupa-rupakan. Jadi kita kena menolak bahawasanya Allah Subhanahu wa taala boleh digambarkan dia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kan wujud, tidak ada kaitan dengan rupa, tidak ada kaitan dengan sudut, warna-warni. Bahkan akal ini boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala pada bentuknya. Maka oleh kerana itu apabila kita baca la ilaha illallah, termasuk juga menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada boleh dibentukkan gambarannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat dengan bentuk. Dia musawwir, dia membentuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan wujudnya Allah dalam keadaan berbentuk. Tidak ada kaitan. Dari sudut aqidatul Islam, la ilaha illallah juga adalah isbat ke situ. Ulama akidah Sunnah wal Jamaah menyatakan atas kehendak Allah, seseorang boleh melihatnya dengan hatinya ataupun dengan matanya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ulama akidah Sunnah wal Jamaah bersepakat ahli syurga akan memandang Allah melalui hatinya dan juga mata dia. Tetapi jangan ditanya bagaimana ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa taala, kerana telah dijawab. Tidak ada kaitan Allah berduduk tinggal di mana-mana, termasuk juga di dalam syurga. Lalu jangan ditanya bagaimana keadaan ahli syurga memandang Allah Subhanahu wa taala. Ulama akidah ahli sunnah wal jamaah menjawab tanpa kaifiyah. Maknanya tanpa boleh dijelaskan, kerana ini menunjukkan kepada kaitan dengan kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kerana atas ilmu. Ada satu ilmu yang kita tidak akan tercapai memilikinya. Maknanya adanya ilmu yang kita tidak akan mencapainya sampai bila-bila. Antaranya adalah mengenal Allah sekenal-kenalnya. Tak sampai untuk menceritakannya, menghakikat keadaannya. Tidak, itu yang ulama kata laisa bikaifiyah, tanpa perlu dijelaskan keadaannya. Kerana apa? Kerana ini menunjukkan salah satu keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli syurga. Jadi kita mengisbatkan bahawasanya atas kehendak Allah, ahli syurga dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga beriman atas Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, atas kalimah la ilaha illallah yang kita sebut. Kata ulama, tidak sah iman seseorang sehingga beriman dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tetapi ulama juga menyatakan maksud keimanan di sini adalah jangan dia menakwilkan, memaksudkan istawa itu adalah dengan maksud Allah bersemayam, berduduk tinggal di atas arasy. Nafikan maksudnya itu.
Cuma beriman dengan ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, beriman itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut istawa. Ditanya kepada Imam Malik, kita tidak tahu maksudnya. Kerana ini berkaitan dengan mutasyabihat. Hanya yang kita pegang adalah Allah Subhanahu wa taala wujud, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berada di atas arasy. Lalu Allah menyebut ayat ini menunjukkan pada keagungan dirinya yang wujud, tapi bukan menunjukkan dia wujud di atas arasy. Tapi beriman dengan ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu kaedah dalam memahami ayat ini. Atas la ilaha illallah. Begitu juga atas la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada satu pun yang dapat difahami oleh akal yang menyerupainya, dan mana akal-akal takkan mampu menunjukkan kepadanya. Waktu tidak akan dapat membatasinya, dan tempat tidak akan memberinya sekat, keadaan, sudut, arah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mewujudkan tempat. Dia mengetahui segala tempat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat bukan hanya untuk dia, tetapi adalah untuk makhluk yang diciptanya, agar kita mengetahui hakikatnya tempat bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala cipta tempat, agar wujud perbezaan. Bila namanya ada tempat, itulah bukan Allah, itu makhluk. Lalu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud tidak ada tempat, di mana Allah berada? Soalannya jangan ditanya di mana Allah berada, kerana kalimah pertanyaan di mana itu memerlukan tempat. Ini terlibat dengan makhluk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada soalan yang kamu tidak perlu tanya. Kerana apa? Kerana pertanyaan kamu bermula pada akal yang sepatutnya kamu tak perlu fikir dalam hal tersebut. Ada ilmu yang boleh kita fikir, ada ilmu yang ulama kata jangan fikir, seperti mana hadis pada Sayyidina Ali. Kalau kamu nak fikir tentang Allah, kamu fikirlah tentang makhluk yang Allah cipta. Sebab kamu orang awam, banyak benda Allah cipta. Lalu apa yang Allah cipta kita nampak, Musawwir, Al-Khaliq, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Nampak sifat-sifat itu, kesan sifat Allah pada makhluk yang dicipta. Jadi sibukkan belajar itu. Jangan sibukkan untuk mengetahui zat tu, hakikat tu. Itu bagi orang awam. Bagi ulama-ulama kita tidak ada masalah untuk mengetahui hakikat zat, sekadar mana yang boleh dia tahu. Tetapi mustahil seseorang dapat mengetahui hakikat zat secara sempurna. Itu mengikut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau la ilaha illallah yang kita baca juga, hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha perancang, dia maha menetapkan. Dia cipta masa, dia cipta waktu, dia cipta zaman, dia cipta zaman yang berlalu, sehingga zaman itu boleh dikatakan telah berlalu. Ada zaman yang sedang berlalu dan zaman yang akan berlalu, dan semua telah dicipta oleh Allah. Wajib beriman itu. Jangan kita mengkaitkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan masa, lalu Allah pun bagi manusia hiduplah dengan masa itu, tanpa aturan daripada Allah, ataupun tanpa dia menetapkan sebelum, semasa dan selepas. Itu salah dia sudah akidah Islam. Maksudnya apa? Sebenarnya atas makhluk ini semua, perjalanan masa itu telah diselesaikan oleh Allah di sisinya. Kita saja yang berada di zaman mana yang melaluinya. Orang zaman dulu dah selesai, telah melaluinya. Kita sedang melaluinya dan juga bakal akan melalui masa yang akan datang, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikaitkan masa itu belum ada, melainkan masa yang telah ada yang sekarang. Yang akan datang Allah akan menciptakannya buat kita. Tidak, semua telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi mana namanya itu masuk. Itu atas la ilaha illallah. Maka menunjukkan bahawasanya, menafikan bahawasanya masa ini ada yang masih belum wujud.
Salah. Semua telah wujud, hanya kita saja yang perlu melalui masa tersebut. Itu dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan menafikan bahawa masa ada yang belum wujud kerana kita belum melaluinya. Tak. Masa itu telah wujud, sama seperti mana syurga. Dia telah wujud, dia telah ada sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Allah cipta dulu syurga, Allah Subhanahu Wa Taala cipta neraka. Bahkan belum ada manusia, belum ada jin, tidak ada lagi ibadah di atas alam ni. Belum lagi. Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menciptanya agar kita mengetahui apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas Allah tidak terikat dengan masa, zaman, waktu, tidak terikat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dia nak cipta apa saja, atas af'al, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu af'al, perbuatan. Itu pulang bagi Allah, dan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan masa yang jalan. Disebabkan kata Nabi, masa ni kan berpusing. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya, seperti mana orang mencipta jam buat kita. Jarum pertama sampailah jarum yang ke-12. Jarum tu pusing je. Dia tak pergi ke 13, 14, 15 menaikkan pengiraan. Itu untuk waktu siang pula. Kan pukul 13 tu pukul 1 petang. Sehinggalah 12 tu pula pergi ke 24. Maknanya 24 jam. Tapi dia letak 12. Apa maksudnya? Itu ciptaan manusia untuk kita mengetahui pusing yang itu juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cipta masa pusing yang sama. Seperti mana contoh, semalam pun kita bertemu waktu yang sama 8.30 malam. Dah pusing yang sama, bertemu pada masa yang sama. Lalu kata Rasulullah SAW, masa juga beredar, sehingga bila aku diutus oleh Allah, masa tu jadi mula-mula dia mula beredar. Apa maksud dia? Dia dah sampai pada tempatnya yang perlu dia pusing, seperti mana mula-mula dia pusing. Itu kata Rasulullah SAW. Maksudnya mula dia pusing, waktu bermula. Tidak tahu berapa lama nak sampai ke waktu Rasulullah diutus. Berapa masa? 10,000 tahun. Wallahu ta'ala alam. Mungkin tak sampai 10,000 tahun. Wallahu ta'ala alam. Cuma Nabi kata bila dah sampai waktu aku diutus, seolah-olah itu permulaan balik pada masa. Seperti mana contoh Rasulullah menyatakan ada hadis sahih, usia jin ribu-ribu tahun. Akan tetapi usianya bila saja sampai ke 1000, maka dia bermula balik usia setahun. Dia akan hidup 2, 3 sampai 1000, maknanya dah jadi 2000. Tetapi maksudnya di sini, jin kata Rasulullah, setelah sampai ke 1000 tahun dia akan kembali usia setahun. Dia tak jadi 1100, 1002, dia tak jadi 2050. Tak, dia akan 1000. Bila masuk 1000 kembali dengan usia setahun. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jin. Oleh kerana jin itu dia akan mengetahui usia dia sekadar 1000 je. Walaupun dia dah puluh ribu tahun kehidupannya, dia akan melihat seolah-olah dia dah hidup sampai 1000. Lepas tu kembali balik jadi setahun. Tapi kita tahu dia nak gambarkan bagaimana kembali usia setahun. Seperti mana kita tahu dia nak gambarkan usia umat yang terdahulu. Usia umat dulu, kalau dia mati usia 250 tahun, pendek umur tu. Sebab usia mereka lebih 1000 tahun. Bahkan dikatakan usia akhir balik mereka 80 tahun baru akhir balik. Kita hari ni kalau usia 80 tahun akhir balik, anak 10 dah baru nak balik. Pelik dan ajaib. Lalu kita berkata mustahil. Nabi kata laki-laki itu 14-15. Contohnya gitu. Jadi orang tu kalau mati usia 250 tahun, itu masih anak-anak lagi zaman dulu. Usia 250 tahun anak-anak. Usia 80 tahun baru mula balik. Balik maknanya 80 tahun macam kita hari ni usia 15 tahun. Lalu kita pun tak boleh nak menghakikatkan akal kita, tapi kita beriman sebab itu yang disebut oleh Allah tentang yang nikmat yang diberi oleh Allah pada umat yang terdahulu. Dan kita tidak boleh menafikan sebab umat Nabi Nuh pun usia dia dakwah pun 950 tahun.
Kita tak boleh nak gambarkan keadaan tubuh mereka usia 950 tahun. Mungkin kita boleh ambil pada hakikat seperti mana 1000 itu 100 tahun untuk kita. Contoh kalau usia mereka sampai 1000, kita tengoklah muka di antara kita yang dah sampai 100. Contohnya begitu. Lalu kalau sekiranya akhir balik, makna usia 150 tahun mungkin di antara mereka selesai balik zaman dulu. Kalau usia itu 250 tahun mati macam kita hari ni, muda-muda dah mati, umur 25 dah mati dah. Muda dia. Lalu apa maksudnya di sini? Maknanya itu cerita orang dulu pun tak boleh kita nak fikir dengan akal. Lalu bagaimana nak cerita tentang kebesaran Allah, kewujudan dia tu? Itu terikat dengan zat, maka tak perlu nak fikir seperti mana kita pun tak mampu nak fikir kehidupan orang dulu-dulu. Nak menggambarkan, nak membayangkan. Tak mampu. Kita pun tak tahu zaman dulu ada buat kenduri ke. Kalau kenduri makan macam mana? Lauk apa dia nak saji tu? Dia nak hidang. Kalau orang besar begitu agaknya lembu ke kerbau ke, dia makan tu ke. Lagi satu, kalau orang sebesar itu, lembu dia besar mana? Ikan besar mana? Ayam besar mana? Sebab zaman itu dulu, pada zaman Nabi Nuh, semua haiwan yang ada hari ini pernah ada atas bahtera juga. Kita makan ayam, induk ayam tu jantan tina dia, Allah perintah wahai Nuh, bawahnya haiwan-haiwan tu induk jantan tina betina naik atas bahtera. Itu ayat Quran. Kita makan lembu, lembu dulu ada jantan tina atas bahtera. Semua sekali yang kita makan hari ini haiwan-haiwan ternakan, kecuali kata ulama haiwan-haiwan yang melata, dabatul fil ard. Ular, kalau jengking itu orang tak makan. Cacing itu tak naik itu tak naik bahtera lah. Itu tak naik kapal besar tu lah. Tak perlu, sebab semuanya haiwan tu ada di laut, ada di sungai, ada juga di darat, ada juga di tempat-tempat. Maka tak perlu naik. Yang naik tu adalah kebanyakan haiwan-haiwan induk digunakan untuk makan, untuk berkenderaan. Dan sebahagian ulama menyatakan dalam ayat Quran ada juga haiwan-haiwan liar, gajah, singa, harimau naik juga. Dabatul ardi tak masuk. Yang melata-melata macam ulat-ulat tadi. Tapi yang jenis bersayap naik juga. Ceritanya adalah burung gagak pun ada, burung merpati pun ada. Kita boleh cerita melalui riwayatnya diceritakan berdasarkan ayat Quran yang ditafsirkan oleh ulama. Tapi kita sendiri tak mampu nak menggambarkannya. Tapi orang barat dia buat ceritanya. Tapi dari sudut akidah Islam, jangan kita mengkaitkan apa yang mereka buat. Itu yang berlaku, itu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Salah. Mengapa agaknya? Hanya Allah mengetahui gambaran yang sebenarnya, dan bukan melalui akal manusia yang tak pernah sujud kepada Allah. Sebab filem-filem itu yang dibuat daripada orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka berkhayal. Buatlah kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh pun begini-begini tongkatnya. Sekian-sekian cerita Nabi Nuh. Musa alaihissalam beginilah dia buat rupanya. Sedangkan dia sudah akidah. Mana boleh seseorang itu berlakon jadi seorang Nabi, seorang Rasul? Tentu dia datang kepada orang yang tak beriman daripada kitab-kitab mereka. Quran dan juga akidah menegahkan. Jangan kita menggambar-gambarkan wajah seorang Nabi, seorang Rasul. Begitu kaedah pada akidah. Jadi itulah rukun syahadah kita. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.